Warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat mata Allah SWT. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, kita berkati dulu temuan kita dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma ba'du. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, kita dengan izin Allah SWT diketemukan kita pada malam yang penuh dengan keberkatan setiap malam. Bagaimana kita nak dapat keberkatan daripada Allah Taala? Kita pandai-pandailah mengikut apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara dan kaedah kita. Cara dan kaedah kita yang dinamakan ad-din. Orang dok faham bila sebut ad-din ni maksudnya cara hidup dalam Islam tu. Dia panggil ad-din, cara kehidupan. Kehidupan di atas dasar agama. Jadi kalau kita tengok kepelbagaianlah kehidupan manusia ni, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling hebat manusia dengan Allah ialah orang yang akram, orang yang paling happy dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memperolehi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya yang diistimewakan oleh Allah Taala, seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu istimewa Allah Taala bagi kepada manusia ni satu je golongan dia, iaitu golongan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan yang melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Masalah sekarang ni, kita saudara tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, ada kala kita dengan Allah Taala kita rasa molek dah, tapi hubungan kita dengan orang pula ni molek dah, kita dengan Allah comel dah. Tok Iman, Tok Bilal, azan, semua dah comel. Tapi hubungan kita dengan makhluk, hubungan kita dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dia panggil tanggungjawab. Dan tanggungjawab kita dengan masyarakat, tanggungjawab dengan masyarakat. Jadi kalau kita nak tengok, kok yang paling comel ialah Nabi SAW. Bagaimana dia dengan Allah, atas sifat dia sebagai utusan Allah. Bagaimana dia dengan isteri, isteri dia ramai. Kita isteri seorang pun mepeh nak bini lagi seorang, contoh Aisyik tu dah. Contoh tu contoh dah. Aisyik kata ni budak ikan nak erik dah. Orang erik-erik tu bi api dah. Erik-erik tu bi api. Orang erik tayar dia tiup. Lah ni tak ada dah tiup lah. Erik-erik tu bi api. Tu bi bunga api erik-erik. Nah, hak seorang pun dak gak kata dia. Dah. Yang begitu juga kalau dengan masyarakat, bagaimana Nabi dengan persekitaran dia, dengan orang bukan Islam, dengan fakir miskin, dengan anak-anak yatim, dengan janda-janda, dengan balu-balu ibu tunggal, macam mana? Jadi kita hidup ni saudara sedang Muhammad Allah Taala, jangan lari pada prinsip tersebut. Jadi yang penting bagi kita ialah bagaimana kita nak membina kualiti diri kita menjadi, iaitu sebagai seorang insan yang mulia dari segi sudut peribadi dia. Kita nak membina kualiti dalam ibadat. Kita semayang comel dah kosong. Semayang tu betul tajwid dah, so cerita dah. Betul tajwid. Bismillah tak ada dah kena kata dia. Jangan bunyi benda ni sing jadi sa. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah, Assalamualaikum. Alif mana alif lam sam siah tu? Salam yang pertama kita duduk betul waktu saja, bertahun-tahun duduk betul. Tak. Tetapi hati kita tak betul. Bila hati kita tak betul, lidah kita buat betul, kita baca Quran betul lah. Kita baca Quran.
Kita baca Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ni diberi oleh Allah Ta'ala untuk beri rahmat, petunjuk kepada seluruh alam. Kita baca tapi hati kita tak ikut apa Nabi buat. Apatah lagi kalau kita hidup, kita baca Quran, kita hidup, kita semayang, memang wajib dah. Tetapi dalam masa yang sama kita menolak apa yang Allah Ta'ala berkata. Orang jawab baik, kita tolak. Jangan. Kalau ikut dia bunuh, kita kata. Bermakna kita menolak hak Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Kita tolak orang. Tak, saya bukan tolak agama Ustaz. Saya tolak pengaruh dia. Tak, sebab tu kita kena belajar. Sebab tu kena belajar. Sedangkan Allah Ta'ala utus Nabi SAW jelas bagi kita. Jelas dah Nabi ni. Nabi Isa royak dalam kitab Injil dia. Dan Nabi Musa royak kitab Taurah dia. Terutamanya kitab Injil, Nabi Musa royak. Allah Ta'ala firman dalam kitab tu ada seorang Nabi, Ahmad ni nama yang sebelum zahir kepada Muhammad. Jangan balas bakno Muhammad pula. Duduk balas bakno Muhammad lah itu ini. Dia sebelum zahir tu dipanggil dalam kitab dia panggil min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Bani Israel ni ada yang beriman, ada yang tidak. Hak beriman Bani Israel, dia beriman sungguh. Nampak? Hak tidak, dia tetang habis kering. Sehingga pembantu dia sendiri yang membuka pintu beri ruang untuk ahli-ahli ahli kitab dia nak kepung Nabi Isa. Kalau dia ditetang sungguh, siapa bunuh Nabi? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dia tetang. Zaman Nabi Muhammad, seangkatan Nabi Muhammad, diugut nak bunuh. Zaman ni tak ada. Dia bukan tentang Nabi, dia tentang apa yang kita bawa tentang kerasulan Nabi. Dia tak tentang Allah, tapi dia tak semayang. Mana aku tentang? Mana mengingkar? Dulu dia tentang sungguh. Sekarang ni mukmin masih mukmin sebab kalang dia ada kalimatun thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan Nabi Isa royak falamma ja'ahum bil bayyinat. Falamma ja'ahum, selepas ni seorang Nabi datang kepada kamu, yang bernama Muhammad. Dia pun cerita lagi. Bila dia cerita, ambil ayat tadi, setelah datang Nabi yang Allah Ta'ala royak kepada kita ni, kata dia bil bayyinat, terang. Mana terang dia? Tentang nubuwah dia, Nabi SAW ni terang. Nabi Muhammad bersifatnya gini, anak siapa, lahirnya ayah meninggal, mak meninggal, gini-gini, ada tanda nubuwah yang dicerita. Apa kata dia? Qalu haza sihrun mubin. Maka berkata pada ketika itu, qalu, berkata semua mereka yang tidak beriman, haza, dikata inilah sihir yang amat nyata bagi kami yang kamu datang kepada kami, wahai Isa. Jadi tak, ni kita datang ke hadis Nabi, kita datang Quran untuk panduan hidup. Saudara dah carilah dalam dunia ni, mana satu perlembagaan yang dinamakan Sibghatullah. Tahu Sibghatullah? Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatullah, celupang daripada Allah Ta'ala. Garaban kata ulama di sini ialah undang-undang itu Quran, hadis, ijma' ulama qiyas dan sebagainya. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang terlebih baik daripada celupang garaban Allah Ta'ala, Quran? Siapa yang lebih baik? Wa nahnu lahu abidun. Kalau betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, terima Quran dan hadis. Dah kita tak letak semayang sifat orang mukmin. Mukmin yang sebenar tolak Quran, tolak hadis. Kita dah tolak, tak ikut, sudah. Nak royak kena macam tu. Mana kita masih mukmin tapi nak tak saudara sebagai mukmin yang fasik? Tanya orang sebelah, nak tak? Mazuki mana Mazuki? Contoh sergu nama. Nak tak kita dicok sebagai mukmin yang fasik? Tak nak. Fasikun nak tak? Tak. Al-munafikun jauh sekali. Az-zalimun tak sih lagi. Tapi piah atas kepala ni. Nah,
Ni yang kita takut, tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat. Bila kita ajak, Nabi ajak, dia kata ni sihir yang nyata. Learning, dia tak kata sihir yang nyata. Tak ada sihir yang nyata. Zaman Rasulullah dulu je. Tu dia. Nak berpandu pada Quran dan hadis. Ada sejenis manusia, saya rasa duka cita. Boleh keluar kenyataan, orang surah ni padang duk belawang azang je, mekok. Padang duk belawang azang, kata dia. Mana orang berkuasa nak ambil tindakan orang macam ni? Kita bawah ni sakit hati. Dokang kata tak ambil tindakan. Ambil tindakan lah. Kalau zaman Rasulullah, orang ini agama, tengok dalam Quran. Bukan kita pandai cakap je, tak pandai nak menghukum, tak pandai nak melesai masalah. Nampak? Nampak tak? Kan kuat lagi kan orang marah pula ni sebab live Sebab tu orang live sakut nak khabar benda-benda. Bukan nak khabar benda yang salah, bukan nak khabar benda yang betul. Benda salah kena khabar, benda betul kena khabar. Bagaimana kita nak melahirkan satu generasi yang betul-betul menghayati perjuangan. Yang pertama dia kena ada latihan jiwa. Dipanggil riyadah jiwa, bermujahadah. Nak masuk surga. Nak masuk surga, semua orang nak surga. Tapi kita buat ibadat ni bukan kita nak surga, kita nak redha Allah. Kalau nak surga mu tak jaga rahmat Allah, redha Allah, dengan riak, dengan tu, dengan ni, habis semua. Habis tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat. Sebab Allah Ta'ala datang pada kita tengok. Orang tanya saya, Ustaz, pak mana COVID 2 tahun? Mana aku tahu dong? Ask me, I don't know. Yang tanya, apa tak tahu. Dah lama ni ria sangat. Lah, saya mana ketahu tu kerja Allah. Yang saya tanya awak pula, masa COVID duk ria tak boleh mari surat, ni yang gimana? Tak boleh jawab dia. Tanya balik dia. Dulu masa COVID, takut ke COVID. Semayang jemaat, mari tak cukup, tak apa. Boleh main zuhur, mari pula 40 orang, pilih-pilih je. Hak nak pula orang bermukim, pemasyating, dia kira macam-macam, kira mari. Sebab Bangla tu pergi lagi balik. Ramai Bangla nak semayang daripada orang Malaysia. Orang SKJ ni ngeleng buat uzur. Tak apa, dah naik nama-nama, tak apa. 2 tahun, tak apa, contoh. Ayah cik, Abdul Rahim Bong, nama awak naik minggu depan. Tak apalah, ayah cik sakit perut. Takut COVID, contoh. Bukan ayah cik ni, ayah cik lain. Tidur ke? Kata dah tidur. Kata dah tidur, tak percaya. Dia dah, tidur dah. Nampak? Peluang untuk buat ibadat kita tolak. Sama juga kehidupan kita. Macam mana kita nak latih? Yang pertama, jangan ada sifat putus asa. Ni dia. Sebab tu Nabi tak putus asa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum ta'lamun. Sebab kita tahu kita berada di al-ala, bukan Allah, al-ala. Wa antumul a'lau, kamu berada di posisi yang tertinggi daripada golongan-golongan manusia yang lain. Nampak? Betul tak tu? Wala tahinu wala tahzanu, kita tak sedih, duka cita. Berjuang untuk menegakkan agama Allah ni bukan kerana benda. Ini dah sepenggar je, jeng. 2 penggar je, mampu. Munak benda. Nama itu munak benda. Ulama kata kalau nak beri manusia ni, seluruh isi langit bumi tak cukup. Nabi kata aku beri selembah, dia nak apa? Beri 2 nak apa? Beri 3 nak apa? Jawab Masuki. Pak Masuki nak. Dah puas semua. Seumpama dalam Quran tu Allah Ta'ala ayat seumpama bukan asal anjing. Lapar semua, nak makan jelil, lepas makan jelil. Orang yang ambil dunia ni sebagai bangkai, dia tengok untuk buat akhirat. Mana bangkai dia? Kena jaga-jaga. Jangan terpedaya. Ini matlamat dia. Sebab tu Allah Ta'ala nak royak pada kita, Nabi royak pada kita, sikit je orang jenis macam ni. Ni kalau nak banding ada berapa surah. Tengah ada satu surah, sini ada surah, depan tu ada surah kat hujung abah. Mak cili ada surah. Dekat Melih Lembu ada surah. Jabur ada surah. Mana lagi surah? Berlambak surah. Kalau pergi semua ni, tak muat Macam yang masjid Kalau pergi semua, contoh. Tapi dah nak orang yang sibuk, busy gila.
Sebelum Allah Ta'ala sibukkan kita, kita kena sibuk dulu diri kita dengan Allah. Sebab tu para sahabat bila didengar suatu perkara, tidak tertipu dengan tipu daya dunia ni. Ya? Sebab dia tahu tidak ada sedih, tidak ada duka cita. Mana ada sedih? Pada sahabat sedih. Ya, sedih hak mana? Dia rasa, "Mana lama hak jubah putih dak mari ni ya Rasulullah?" Dia kata, "Nantilah, sikit lagi sabarlah." Contoh. Pada sahabat yang ada dalam genggaman dia, dia rasa duka cita kalau tak boleh lepas sesuatu perkara. Tak boleh lepas dalam tangan. Kita tak ada dalam tangan, tak dalam ni. Tak dalam ni. Nah, B60 pun jadi B20 dah. Bila keluar barang. Nampak dunia ni saudara, Allah Ta'ala ujian yang paling besar. Bila Allah Ta'ala ujian yang paling besar atas dunia ni, nak mati sikit lagi saudara. Ingat kita nak ulang sini, nak mati. Kalau dalam keadaan tubuh kita sihat, makan kita sedap, tidur kita jenegah sampai dak kejut subuh. Nampak? Gagah main bola, berhenti tak berhenti, bang garik sambung balik, semayang. Tapi semayang, bagus orang muda semayang. Tak ada masa nak buat ibadat, nak mari menuntut ilmu. Allah bagi. Tak ada masalah. Ada orang hidup beri makanan rohani dan jasmani ni, rohani ni tertinggal. Orang ni saudara ulama kata apa? Tak kala datang bagi mereka itu yang pertama sakharatul maut. Maka tak kala itu datanglah di antara anasir jahat. Anasir jahat. Kolesterol ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Saya heran. Tak saya heran sebab saya bukan doktor. Doktor kata, "Ustaz, banyak kolesterol baik. Sebab tu ustaz baik." Oh, toh gitu. Oh, dia kata, "Tapi sejuk ustaz, saya duduk dengar-dengar. Mulut tak ada kolesterol baik, kolesterol jahat sama." Dia kata korang, celaka doktor. Tak apalah doktor, terima kasih banyak tuan doktor. Ya. Saya pergi rawat doktor, seorang doktor. Dia memang, dia nak kata penyakit misteri pun, tak misteri kok. Mesti Nusantara ada kok. Saya kata, tak ada ke ubat yang boleh asbab menghilangkan benda ni? Dia kata, ada satu je ubat. Apa benda? Bila saya makan pergi tidur, tak mari benda tu. Pergi tidur je. Nah, Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Nah, sebab apa? Sebab boleh ngaji, boleh baca, boleh tu yakin dengan tunjuk Allah Ta'ala. Dia kata bila datang perkara tersebut, mari dah ganggu. Gangguan kanan, gangguan kiri, dia tengok tu, dia tengok ni, tengok ni, tengok ni. Tu kecil je. Masa nak mari, Mesir Dajjal. 400 hari, 1, 2, 3, 4. 400 hari, Dajjal ngamuk. Jangan tanya saya, siapa ada di SKG. Jangan tanya saya. Ya? Tanya Haji baru masuk. Tanya abang aku. Baru ni ada 3 gigi, tinggal 2. Lepas mana segi menandakan? Tanya Haji. Ya? 400 hari dia ngamuk. Dia ngamuk 400 hari ni, tak ada seorang yang terselamat illa melainkan. Kalau kita di dunia ni, kata para ulama, kau ada harta dah, tertipu dengan nafsu. Kau ada harta tamak tengok air ni nak, tengok makanan ni nak, tengok projek ni nak, tengok tu nak, ni nak. Ni projek kan? Biasa projek. Nah, yang kita nak projek dunia akhirat ni bagus ni. Tadi kita buat projek dunia. Ya? Beras ada 3 beg lagi, tambah lagi 12 beg jadi 15 beg. 3 beg lagi beras dah. Aisyah ada 3 lagi ya. Ada 12, ada orang ambil 9. Tinggal 3. Bagus sini, alhamdulillah. Ya? Dia kata 400 hari. 400 hari ni dah jam ngamuk. Dia tak kenal siapa ketemu, disuruh dia, kita ni mengaku Tuhan. Dia. Kalau hang mengaku aku ni Tuhan, aku bagi hang apa yang hang nak, barang minta, barang boleh, yang nak aku beri semua kat hang. Allah Ta'ala bagi ke Dajjal pada masa tu satu sihir yang amat hebat. Hang nak apa? Nak emas. Emas apa? Emas 10. Ambil emas 10. Nak emas putih. Emas putih ni apa? Apa emas putih? Orang lelaki jangan pakai emas putih. Emas putih tu apa? Tuasa. Dia ada 85, apa nama 85 emas, 5 nekel, 10 tuasa. Lebih emas. 85 tuasa, emas 10, 5 nekel. Pakai perak. Nah, jangan pakai. Dia kata, "Hang nak apa? Aku bagi semua." Jangan nak bini dah lah. Nak harta. Ambil sarah mengaku aku Tuhan. Mengaku Tuhan tak setang barang. Ambil nak.
Duduk dalam syurga, dia kata. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat pada ketika itu? Kalau atas dunia ni kita tamuk dah dengan harta, tamuk dengan segala tamuk-tamuk, masa tu kata ulama tidak ada setitik air, tidak ada sebiji gandum melainkan yang berada di tangan Dajjal. Nampak tak? Dia boleh sihir jangan minta dia yang saking pula. Setitik air, kalau mau mengaku aku Tuhan, aku bagi hang. Siapa yang selamat? Tu dia. Nabi kata orang yang istiqamah. Mana istiqamah dia? Orang yang berpegang teguh dengan tadi Allah Ta'ala. Makanan pada ketika itu ialah makanan ahli sufi sebelum datang sesuatu perkara khok Dajjal mari. Mana makanan ahli sufi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebab tu masalah ni kena lazim dengan kalimah ni. Makanan bila sebut tak akan lapar dan tak akan dahaga. Bila tak lapar, tak dahaga, tak perlu air, tak perlu makan minum, nak buat apa lagi nak Dajjal tahu Kita dah. Ikut aku beri beruk subsidi. Nama dia mau beruk, pokoknya pun tak tahu. Contoh. Ini contoh. Ustaz, boleh beruk jual dah Ustaz? Toke beruk. Berilah. Apa mau tengok aku ke tu? Berilah yang berhak. Nak juga dia. Tawarang manusia. Sebab tu kita kena tengok tawarang mana yang kita nak ikut. Nabi berdakwah cara sembunyi berapa tahun? Tak ramai. Masa berpindah ke Madinah, tak ramai. 23 tahun Nabi berdakwah, tak ramai. Illa qalila. Hak sikit ni hak yang hebat. Nabi kata istiqamah. Nampak? Mana mata macam ke bahang keras sedung belaka megoh ni. Kau orang ada sedung mata megoh. Kau nu jenera dah. Kau ada kat ceramah tu, perut geruk. Saya duduk depan. Dia duduk nyanda perut dia tu. Bukan kata ke orang kena-kena dengan perut besar tu. Dia duduk macam baju kuning tu, macam bawah kita. Dia duduk gitu tapi dia duduk gini. Kok geruk perut duduk. Macam ada kura-kura dalam. Jenera bang. Dosa. Jenera ni mari dalam majlis ilmu ni. Kalau jenera mana Ustaz? Kata tak apa jenera. Baik tidur daripada duduk di rumah. Sekarang kita duduk bawah naungan malaikat. Nampak? Hari-hari je telinga. Yang seorang tu lagi suka. Dia duduk belakang. Orang pergi geruk dekat orang nak komak. Ustaz tu ceramah sejam lebih. Orang nak komak. Balik dah ke bawah. Dia orang rakyat, orang nak komak. Dia tanya balik dah. Tengok hebat manusia dah. Itulah. Dalam ramai-ramai ni kalau kat kuliah agama seorang je payah nak tidur. Aku. Sungguh sengerti yang banyak. Dalam ramai-ramai ni hak paling payah. Ayah cik sekali-kali kelak, 2 kali kelak, 3 kali kelak, 4 kali perpang. Aku. Kalau aku tidur, orang tanya pula, Ustaz tidur tak? Dok mikir cari idea. Padahal dia ketuk kau tubik. Tengok jemaah, ramai mana hak patut tekak? Ramai mana hak patut tekak duduk dalam majlis ilmu? Termasuk Tok Bilal. Termasuk Tok Bilal. Ingat Tok Bilal tu ingat dia dengar ke? Dia nak dengar aku qali aku qali dia tu dah. Dia dengar tu dah. Nak dengar tu. Habis dekat khutbah pertama dah tidur lagi. Cuik. Kok sebelah cuik. Bila spare cuik, bila dua. Sak memang. Stau. Allahu akbar Allah. Komak tu. Komak terus Tok Bilal. Dah tidur. Tidur ni. Tok Imam, Tok Khatib dah kira dah. Tok Khatib nak balik khutbah kedua je. Tek dia.
Tengok tak ada, tu bila sebelah. Cuik. Bangun slow. So Allahu Akbar. Mai kata doa bodoh. Oh, kena suti bodoh. Tidur. Muslimat payah sikit tidur. Payah. Sebab nak ni. Sebab Mazuki ada sebelah. Dia lepo kacang. Jangan tidur. Tak mak marah. Oh. Ni saudara. Sebab tu kita tengok 400 hari tu adalah merupakan satu masa yang amat panjang dan amat getih bagi kita. Nah, Allahu Akbar. Kalau orang tak ada makanan, kerana apa tadi? Kerana dalam jiwa kita telah meresap masuk di antaranya perkara-perkara yang tidak diingini oleh jiwa kita, iaitu syaitan. Sebenarnya jiwa kita ni tak tanggung syaitan, tapi dah kerana kita berkawan dengan dia, betul tak? Dia bagi sikit-sikit lah. Dia bagi sikit-sikit dah. Hari ni ada anak kita yang jatuh jambatan, ada kata halusinasi lah, ada kata gantung dulu lah, ada kata jangan buat spekulasi, jangan buat pandai-pandai pemberita. Patuh pinggang lah, dengar keadaannya. Alhamdulillah, kita follow Facebook YB kita tadi, Alhamdulillah, temu yang ni, dengar hak betul-betul. Kita nak jatuh, ya Allah. Dah. Ada orang kata macam-macam lah. Dah. Hak tu lah, hak ni lah. Itulah keadaan itu. Jangan menghukum orang. Nah, kita tengok diri kita sendiri, saudara. Banyak mana yang kita berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Nah, ini dalam keadaan kita. Nah, kita dalam keadaan kita ni pun Allah tengok lah ni. Oh, pakai yang Masya Allah. Pakai yang Masya Allah. Terbaru ada seorang selebriti, bukan dia berselebriti, dia tu orang ternama lah, VIP. Nah, pakai jibat ekor ni macam ekor tu, seru dia buat belakang, ekor kuda seru dia buat ke belakang. Ya Allah, ya Tuhan aku, biarlah dia. Dan bila kita tengok, memang kita minta doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan aku, berilah petunjuk ke jalan yang benar. Beri petunjuk jalan yang benar. Beri tunjuk jalan yang benar. Sebab tu kewaspadaan pada diri kita kena ada hak yang maksimum. Sebab kita semakin hari semakin mencabar kehidupan kita. Semakin hari semakin mencabar. Kalau setakat Haji Mokhtar pakai serban, Ustaz Mat pakai serban, Allah, boksisa belaan anak murid ratus ribu jalan atas angin. Ratus ribu. Abang Haji ada berapa orang anak murid? Seorang lah, royak lah, contoh. Jangan hiling, adalah 2-3 orang Ustaz. Dok ramai. Belaan anak murid jalan atas angin, ibarat ulama kata. Tapi mati dengan keadaan, tengok. Iblis, Azazi. Dia lupa diri kita. Dia lupa diri dia. Dia doa dia doa ke orang lain. Takabur. Kita ni apa sangat yang ada. Sebab tu saya, tuan-tuan puan-puan muslimin, diajar oleh ulama kita ikut. Kalau nak sihat tu badan, janganlah sampai dia jadi harang atas sebab kesihatan. Mana jadi harang? Kat mana saya jadi harang? Atas sifat anugerah kesihatan. Masuk bina badan kak jatuh. Ni malah buka, kalau buka lagi habis. Besar dalam ni. Kalau ni papai dia selemeng. Tak buh pahit lagi. Kalau buh pahit akak tu biasa. Salah. Syak tu badan. Betul. Kalau wanita apa, kalau Allah Ta'ala anugerah kecantikan, dia kita ni tak sah pergi ke mana-mana pun, sebab kita ni tak ada kolagen. Kau tua kolagen kau tak ada, kau tua kolagen tak ada. Dalam tak susuk. Tengok Haji Mokhtar, tengok gitu dah. Kau tua kolagen tak ada. Kita bukan nak cantik, kita nak cantik di dalam. Siapa nak kaya? Saya tak mau kaya, saya nak senang je. Cukup makan, cukup. Takut jadi saklabah, takut jadi korum. Siapa nak ada kuasa? Saya nak ada, tetapi nak keadilan. Bukan kuasa, nak keadilan. Sebab apa nak keadilan? Saya takut jadi Firaun, takut jadi Namrud, takut jadi orang yang zalim. Sebab tu kita minta dengan Allah SWT dalam kategori orang yang sikit-sikit minta. Tak ada Nabi suruh minta kaya, dia minta senang je. Memang dia nak suruh minta kaya. Hak mana? Pagi-pagi minta nak. Pagi-pagi minta nak. Hak mana?
rizqan thayyibah. Ya, rizqan thayyibah. Amalan dimakbulkan. Ya. Iman nak kena sihat keimanan kita. Kita nak minta satu dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menjadi manusia yang tidak kotor jiwa kita. Contohnya sifat syirik, sifat riak, sombong, aku, kemaruk dunia, gila jawatan dan kedudukan. Hak ni dunia ni biasa. Kalau bab jawatan ni bukan saya khabar ni. Ni Imam Ghazali rakyat ni tasawuf ni. Bila kita gila jawatan, gila kedudukan, dia ada kelompok, ada komplot. Maka di situlah berlakunya di antara perkara yang tidak dikehendaki. Untuk mendapat jawatan ada rasuah. Untuk mendapat jawatan ada perkara-perkara mana yang ternampak zahir depan mata kita ni. Nampak? Haji Muhtar nak jawatan dah? Tambah. Hak ada pun dah gerak. Dah, lepas. Sebab apa? Kalau setakat jawatan surah SKJ ni tak ada income. Nampak? Sebab tu bila kita dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena serah kepada Allah Ta'ala semua sekali urusan ni, minta tolong dengan Allah SWT seperti mana para sahabat buat. Seperti mana dalam satu riwayat dijelaskan satu hari Sahab bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, ketika ditanya perbuatan jiwa apa yang paling suka diwujudkan dalam diri manusia, dia riwayat satu je. Apa kerja jiwa yang paling payah manusia nak wujud? Dia kata satu, mukhlisin, khalis. Satu saja yang paling payah ialah mengikhlaskan agama Allah Ta'ala di atas semua apa yang kita buat. Payah bah. Satu payah. Korban. Berapa sebagian ni korban lebih kurang dalam 650. Ditanya lalu, lembu besar mana? Saya rasa kecil sikit pada gajah. Ditanya lalu. Kita tanya korban ni jiwa tu. Jiwa, roh 650. Anggaran berapa kilo dapat? Saya kata kalau kat pasar RM35 kalilah sekilo. Nah, 650 kali 35 dapat berapa kilo? Dia tanya berapa kilo? Daging korban. Dia tanya. Pergi tak ada besen. Bawa besen bapak macam gawat suruh. Derma 2 riyal, besen bapak. Tu kerja puang. Contoh. Derma 2 riyal. Besen macam ni. Tak suruh. Allah. Siapa yang suruh? Mati. Kalau mati nak banyak suruh. Kalau buat pergi besen hok 3 kaki muka tu, mati tak 300. Jamil ni. Jamil Haji Muhtar dulu kalau 300 berapa kawah bah? Lah ni 300 cepuk. Oh Allah lah. Beri 2 riyal bawa besen 3 kaki muka. Nak boleh mana? Boleh buat kuih gulung. Dia kata. Gigi tengok Allah tak boleh naik kilo ustaz. Nak jawab kau ni. Mari sabar. Perasaan nak ambil telinga lembu tu nak katuk atas muka dia. Dengan Allah Ta'ala tu. Sebab tu dia kata payah nak wujud dalam ni ikhlas. Betul tak? Ni suami isteri. Udara dan darah bersanding di atas pelami, kata dia dah. Udara dan darah bersanding pelami. Masa molek-molek udara darah memanglah. Udara darah comel belaka tak? Apa nama dia? Muntah dengan Sejahang hak tu comel belaka tu. Nah, kita ni seumpama masa tu dah siap nyanyi lagi. Ku tanam selasi, ku siramkan di hujung halaman, ku tinggalkan kasih, aduh sayang. Contoh masa tu bila balas je tengok apa jadi. Nak ayatnya situ tak ada ikhlas. Pasal ni nyanyi sudah ada. Kalau aku berhabis jeng. Kalau salah siah Zakaria bukan nyanyi. Bila balas mana keikhlasan nang anak? Lala bini kata, nah, aku ni lebih pada ayang dah terang anak mu naiko. Toh.
Ingat senang nak tak ikhlas. Ingat. Saya nasihat kepada seorang pengurusi masjid atas dunia ni. Saya panggil dia Abel. Alhamdulillah. Pas subuh nyirang. Bagus. Hujang pun nyirang juga. Dia kata, kita sirang sebab matahari naik lagi. Pergi sebelum kari, sirang. Lepas tu, sirang. Bagus. Tak? Bagus. Ya? So, kita tengok dia pesan lain. Alhamdulillah. Balik. Kita pesan dia. Buat kerja kerana Allah, insyaAllah. Kita dua penggal, jangan over sangat. InsyaAllah Ustaz. Baru boleh kan? Pada tu orang dah latih. Babi habis bakit. Biar. Pak dua penggal. Ni, habis dua penggal. Ayo cik nak lepas semua tak ada orang nak. Betul tak cik? Kau tidak mau tak percaya. Ingat senang nak ikut amanah. Serah semua ke Allah SWT. Serah. Sebab tu kata dia. Kata saya, Ibn Abdullah. Yang pertama, payahnya ialah ikhlas. Kenapa bila tanya payah? Nak bersemayam dalam jiwa manusia? Kerana dalam jiwa ni ada kekotoran. Orang tanya, ya Imam Ghazali, bagaimana kami nak tahu kenapa kami ni masih berat buat ibadat? Sedangkan kami yakin. Dia jawab, jiwa kotor. Jiwa kotor yang menghidupkan jiwa kita ni ialah darah. Dia kata, pergi cek makanan awak. Haji Muhtar cek dah makanan. Masa kerja dulu. Masuk pukul berapa, balik pukul berapa, contoh. Hal ni yang memberatkan kita. Kalau kita sedar ada sistem muhasabah, kita buang balik dengan cara kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau rasa hak makan tak betul, 5 guning, kita 10 guning. Minta ampun dengan Allah. Baru ringan. Sebab masa tu kita tak tahu. Tu dia kata berat. Cek darah dulu. Daripada darah dia pergi jantung, jadilah segala anggota kamu tu sama ada kamu jadi orang munafik ataupun tidak. Kerana apa tadi? Kalau ada sifat yang demikian, kena ingat. Orang kata macam mana nak takut sifat munafik? Sebab Allah Ta'ala rakyat, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tekad yang paling terkebawah. Kat mana? Iaitu di dalam neraka. Ingat ciri-ciri dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang munafik ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Orang munafik dia kata selain pada masuk neraka tidak ada walan tajidalahum nasira. Dan bagi mereka tidak ada penolong. Nak tolong apa? Kita duduk di dunia ni nak tolong. Yang nak tolong kita ni saudara bukan apa. Derma kita. Siapa hak kaya tu derma banyak-banyak. Jangan nyesal nak mati baru nak balik derma. Walaupun kita sebagai seorang haji hajah. Tak ada penolong. Yang tolong kita hak mana? Ni. Amalan-amalan kita. Kecuali orang yang bertobat dan mengadakan kebaikan, kita royak dah tadi. Bertobat, kita buat baik balik dan berpegang teguh dengan Allah Ta'ala dengan menyesal dan tulus ikhlas mengerjakan agama Allah Ta'ala, maka mereka itu bersama dengan orang beriman. Fa'ulaika ma'al mu'minin. Orang beriman ni tak rugi bagi kita. Haji Muhtar mati dah. Tak sempat nak bagi. Semayang baik. Haji Muhtar mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak boleh semayang, mari semayang. Betul tak? Saya nak ambil ulama kata, kalau kita berkawan dengan orang yang tak boleh semayang jenazah, dia semayang tak kita? Tak boleh. Walaupun kita minum air dia syakok kita syakok dia. Syakok lah. Tak boleh cerita syakok. Orang surau ni nak besar malu sikit, turun surau pakai piah duduk kedai syakok, malu aku. Jangan malu aku, malu diri sendiri. Turun surau nak sedar gini bahang zah. Rokok. Nampak? Rokok. Ada seorang tu, saya tengok dah dia syakok, semua masuk kedai. Dia baca nak letak, dia tengok aku, dia letak bawah dia ganyah kaki, dia tui. Kenanganku bersamamu. Dia tui api rokok bawah. Kata tak apa, biasa bang. Teruskan. Malu apa ke makhluk? Ni Tuan Guru ni Aziz dia rakyat ni.
Nak semayang baru rokok lagi. Tu iman. Minta maaf tuan-tuan, ni live ni. Saya tak khabar negeri mana. Semayang sah dia naik sah. Dia ambil jubah dia sah masuk. Allahu Akbar. Kita duduk belakang. Kita Allahu Akbar dalam hati. Tak ada Allahu Akbar. Tu iman. Iman muda. Kita nak minta doa dengan Allah Ta'ala. Kita duduk. Amin. Taqabbalallah. Amin. Taqabbalallah. Mulut dia. Nampak? Orang kena piah merah tengok kita aku. Kena marah. Bukan kata demo. Nak wayak contoh. Example. Kalau kita dah ambil ibrah daripada pengajaran, tak usah jadi orang lah. Tengok lembu. Mana dia ambil pengajaran daripada bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lembu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lelaki lembu kata, yang orang bang, bini lembu kata, iyalah bi, dia aja. Anak semua, jom pergi SKG. Sekarang sudah masuk waktu zuhur. Enggak ada. Makan dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak ada masalah bagi dia. Nampak? Kita yang jadi masalah bila mati nak jadi binatang, nak balik kepada tanah. Siapa cerdik? Lembu ke kita? Cerdik kita lah sebab kita ada akal. Tapi lembu walaupun tak ada akal, wak ngekah 3,000, korban 4,000. Nampak? Sini korban unta berapa aja cik? Berapa sebahagian korban unta? Tahu. Saya ambil 650 je korban unta di Mekah untuk tahun ni. Lembu 650, unta 650, kambing 450. Melih mana Ustaz? Badui ramai lagi yang pakai miskin. Kat kita nak masuk 1,000 unta. Dan nak boleh sapa lama mana? Unta gemuk jadi kurus. 950. Saya tanya anak akak saya, kenapa untanya murah banget? Dia kata, Abi di sini untanya banyak, tapi lembunya enggak ada. Loh, lembunya import dari mana? Enggak import lembu ini daripada Taif. Saya bawa pergi orang Megoh. Berat sungguh ke mamang ni. Weh, ada lembu lah di Arafah. La ilaha illallah. Ada lembu di padang Arafah. Kok dekat bukit tu, Bukit Jabal Rahmah. Ada lembu, besar lembu. Dia nak pergi ambil gambar, jangan lagi. 50 riyal pergi, dia kata haram. Ambil gambar, dia rapah kamera, dia ambil gambar mu 50 riyal. Dia tak situ, dia buat track kita, dia buat pakak. Weh, ada lembu sini. Kalau tak ada lembu dekat lah, ada nama Baqarah. Dia kata, ambil mana Ustaz? Mungkin tanya tuang dia, ambil mana? Aku mari sini bukan nak jawab tu. Nak cerita kisah padang pertemuan antara Adang dan Hawa. Berapa puluh tahun Adang jatuh di Pulau Serindik, India di Ceylon. Berapa puluh tahun Hawa duduk sini. Yang menanti Adang. Rindu hatiku tidak terkira. Bukan gitu contoh. Sebab ada tidur belakang. Adang Rabbana zalamna, Allah Ta'ala ajar tu. Kalau Allah Ta'ala dah ajar kita nak bertaubat, kita tak tahu. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Aku ajar kepada Nabi Adam cara kalimah nak bertaubat. Rabbana zalamna daripada surah Al-Baqarah. Doa tu jatuh pada surah juzuk yang ke-8 ialah surah Al-A'raf. Berapa puluh tahun tu menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa tu Tok Imam biar kosong. Ni Tok Imam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, macam tu amut. Tok Imam baca doa. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu bila tu tidur. Kata Tok Imam ni. Tok Imam ni tak bomo, kau tak baca doa. Baca dengan kosong. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana ya Tuhan kami. Rabbana zalamna, kami menzalimi diri kami ya Allah. Anfusana wa illam taghfir lana, kalau kamu tak ampunkan kami, wa tarhamna, tak beri rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami ya Allah termasuk dalam golongan orang yang rugi. Hak tu je kalang Nabi Adam. Bertemulah siapa Hawa.
di waktu subuh pada ketika itu. Nampak? Jalannya hanya menutup kemaluannya dengan daun daripada surga je. Awal berduduk di Arafah, ditutup kemaluannya oleh Allah Ta'ala dengan daun daripada surga. Hak tu je, hak surga waktu baik. Makanan dah waktu baik. Makanan dah waktu baik. Tapi Haji Muhtar, apa yang ada di dunia pasti ada di surga. Jangan tanya, mingkari adakah? Celaka sungguh. Yang tanya mingkari. Ni orang main-main buat surga. Yang ada di surga tak ada di sini. Betul? Betul Haji? Apa dia? Bidadari. Bidadari khadam di surga tak ada di SKJ ni. Kalau setakat pisang, watermelon, buah semangka, apa lagi? Timun Cina. Ayat apa? Kita baca dah ayat tadi kan? Kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasabbiha. Ambil. Tapi bersalah. Berapa? 70 kali nikmat rasa dia. Itulah kemuncak bagi orang yang bersusah payah di atas dunia ni. Bangun malam kerana 2 rakaat. Bangun malam kerana 1 saftah. Bangun malam kerana berzikir. Bangun malam kerana beristighfar. Bangun malam kerana bertafakur. Bangun malam kerana beriktikaf. Bangun malam menunggu waktu subuh. Cikgu lah. Nampak? Allah Ta'ala anugerah sebab kita bersusah payah. Sebab tu kita tak rasa sedih. Kalau sedih dengan dunia, mu nak bawa dunia kan? Kita sedih yang kita tak boleh nak dekat dengan Allah. Pasal apa aku dah dekat? Cikgu Allah boleh, Haji Muhtar boleh, Haji Cik boleh. Walaupun ni travel seluruh Malaysia sampai ke Naratiwak, Satung, contoh Haji lah. Tapi boleh dekat dengan Allah. Tak salah. Kita tak boleh dekat dengan Allah, rasa sedih tak? Tak rasa sedih. Sebab kita tak ada rasa kita dengan Allah Ta'ala tu rasa dunia ni kita punya je. Tak rasa kita nak balas. Apatah kalau dengan Allah jauh. Orang macam ni, macam mana dia nak memuliakan mak ayah dia? Macam mana dia nak mendekatkan diri dia dengan keluarga dia? Bagaimana dia nak ambil tanggungjawab inisiatif terhadap keluarga dia? Nak mendidik ahli keluarga dia? Nak jaga ahli keluarga dia? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Macam mana dia nak didik? Sebab diri dia sendiri tu tidak boleh dididik oleh imamnya kerana nafsu mengatasi segalanya. Yang hebat ni hebat. Mari dunia ni mari. Apa yang ada dunia? Mari belakang. Hidup style bagak kan? Dan ni kalau makan style bagak, kata ustaz, boleh tak makan dengan garpu? Makan dengan garpu boleh, jangan makan garpu. Ada orang boleh makan garpu. Ya, garpu menapa tak tahulah. Ya, garpu hok dibuat daripada apa benda ni macam sarang gulali tu kot. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh makan tangan kiri, Nabi larang. Nah, jangan makan tangan kiri. Baca bismillah. Dia tanya, boleh tak makan garpu? Boleh tak? Tak bid'ah ke ustaz? Sudah. Zaman Nabi ada spekal. Cuba budak mana jawab? Ada tak mic Ada tak? Tak ada lah. Dia dikati apa? 7 hasta bila naik duk azan. No, bila naik apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis bunyi. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengar setakat hari. Nah, dengar azan Bilal tu, azan pertama Abdullah bin Maktum cerah dah kota Madinah. 1 jam sebelum tu Abdullah bin Maktum tu azan yang pertama. Kalau Bilal pergi perang, dia dua-dua dia azan. Yang pertama dia bangun pukul 4 pagi. Kita pergi Mekah pukul 4, Allah tak ada dah kita nak masuk Masjidil Haram. Orang bai dah, dok lagi. Tadi orang bai, as-salatu khairum minan naum, tak ada apa. Jangan buat cerdik ingat. Kalau pergi dengan bab pertama tu tak ada as-salatu khairum minan naum. Cerah kota Madinah. Kita daripada api tengah cerah, bunyi orang bang subuh, as-salatu khairum minan naum. La mapuh biar api. Mana?
Warna nganggu baju pink tu. Dia seorang baju pink, baju orange. Kenapa? Nah. Nampak? Sebab apa? Hati kita tak cerah. Bangun. Cerah. Dah kita learning. Saya duduk sini, duduk di Mok Cili, dengar speaker sini. Sungguh. Saya duduk kat Seleka tu, dekat JBJ tu, terang suti-suti. Kalau tu bila kita azan. Nah, bila yang paling panjang azan dah ke Mamang, bila sini. Saya buat dah minit. Sungguh. Bagus. Tak salah. Paling panjang. Nafas dia panjang. Paling pendek malah royak. Takut dia marah aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarjik pun tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Yang paling sedap lagi, panjang tak, pendek tak, tapi dia ada fashion lain. Waktu azan tu pakai seluar tiga suku. Atas pada buku lali separuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejut aku. Saya nak pergi kuliah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudahlah aku kata. Orang tengok, betul duk giliran aku ni kata ramah. Kena sahabat kita. Cuba tanya. Siapa yang muazzin tadi? Saya ustaz. Lah, mu orang Melayu. Celaka sungguh. Pandai, saya ikut lama ustaz. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar pandai dia. Yang la solat. Cuba buat. Dambung. Marzuki. Tak salah. Nah, pasal apa dia boleh menghayati? Sebab dia menghayati hati dia nak ayat gitu je. Kita sebab dalam menghayati Islam, kerana kita dalam menghayati Islam. Sesuatu kecenderungan yang dia buat, menjadah wajadah dia akan dapat. Nampak? Ni. Hal itu, jaga syarat-syarat tadi. Melaksanakan ajaran Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Payah nak buat dari segi kemuniannya, insyaAllah. Okay, sekadar tu dulu insyaAllah. Soalan ditutup. Batang tidak diterima. Tukur ni tukur. Alhamdulillah. Ada muslimat tidur ke? Tak ada lah. Tak ada. Nampak geruk molek. Tidur pun tidur mata, hati tak tidur. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Ada masa, ada ketika bulan depan. Kalau ada 29 hari bulan. Siapa mau? Derah tutup kamera, duduk tutup lagi. Ada bang, ada ingat nak buat pengumuman ada tahlil ke? Kalau ada tahlil ayat awal saya sudah sebelum Isya setengah jam. Jadi kita sudahi dulu insya-Allah. Minta maaf banyaklah kekurangan daripada pihak hamba, kelebihan itu daripada Allah Taala. Ambillah pengajaran daripada satu perkara yang kita kata tadi tentang ikhlas insya-Allah. Jadi kita sudahi untuk malam ini dengan sesama membaca tasbih kafarah dan suratul al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.